clinical trial? Oh kalau produk tu dah dikeluarkan daripada, kalau you tengok dalam you punya patent search tadi, you akan tengok company-company yang top macam DuPont, ada certain company yang top manufacturer of biopharmaceutical kan, you akan tengok lah. Since you mention about cancer, dia biopharmaceutical kan. Ada siapa ke screen capture tak you punya patent search tu? You boleh masukkan patent search tu dekat you punya report sekali lah, dekat appendix. Okay, you understand or not? Okay, you tak, yelah, you buat research on that, you ada potential, tapi macam mana you nak ketengahkan, okay, katalah you ada benda ni dah study ke belum? Pasal anthocyanin dalam bunga telang tu dah ada study dah. Dah habis study lah, maknanya dah ada data mengatakan dia ada inhibit cancer. Dia dah ada study buat dah research. Recently lah, maknanya dah been reported. Cuma belum dipasarkan lagi, belum ada commercialization lagi ke apa? Belum ada. That one you kena, maybe you can try out lah, and then you compare dengan existing anti-cancer punya bioproduct yang ada sekarang on the market. Mungkin bukan dari bunga telang, mungkin daripada bunga-bunga lain, atau mungkin dari tumbuhan lain, atau mungkin daripada bahan-bahan lain. So far, adakah bahan tu dah digunakan dengan meluas? Dan the question is now, commercializability you punya produk tu, okay, adakah dia cheaper? Bunga telang ni mudah diproduce secara economical compare to existing. Katalah sekarang ni dia buat anthocyanin tu mungkin daripada bunga matahari, atau daripada certain pigment, daripada anthocyanin ni pigment ke apa? Pigment yang ada warna purple biru. Yelah, dia pigment kan, pigmented compound. So dia dalam banyak, saya tengok student buat research on dalam terung, dalam things like certain vegetable or plant tissues tu banyak macam-macam. So when you talk about anthocyanin ni, macam-macam been studied for anti-cancer, anti-diuretic, anti-diabetic, banyak research paper. Tapi you all nak fokus for anti-cancer. Okay, anti-cancer pun ada macam-macam group kan. Ada anti-cancer bertindak dekat certain type of cancer. Ada ni macam taxol yang kita learn before kan. So bila you talk about anti-cancer properties, okay, yang existing tu, yang you all punya tak buat clinical trial lagi kan? Belum. Sure, betul. Dah check. Okay, check juga apa anthocyanin lain daripada sumber lain. Berries. Apakah existing sumber anthocyanin yang diperoleh untuk current anti-cancer? Berries. So this is more or less about the background and the problem and the research gap. Okay, then baru you talk about, okay, bila you dah kena pasti you punya potential, baru you kena tengok apa proses yang diperlukan untuk commercialization. Commercialization salah satu you kena go toward mana? You macam ingat tak masa saya dah explain masa kelas commercialization last time, we talk about the commercialization process tu kan. Macam daripada prototype, daripada proof of concept, kalau kita ada prototype, semua stage-stage tu yang you akan pass through. Okay, so you did the research in the university or dekat mana? Siapa buat research tu? Sekarang dekat research university. Sebab that's why saya suruh you cari from your punya research yang you buat sekarang. Sebab stage kita is kita akan ikut normal university punya ni lah,
Kalau kita buat kat universiti lah, unless you buat dekat agensi lain, you ada buat collaboration dengan agensi lain, then you have different. And then adakah pattern tu dah disubmit ke belum? What if you submit the pattern, what type of pattern yang you akan, pattern tu tentang apa? Tentang penggunaan preparation of extraction of anthocyanin daripada bunga telang, or pergunakan anthocyanin toward cancer cell. Kat mana you nak patternkan tu? Suggest lah. Propose. Kalau based on our macam discussion kita orang nak suggest pattern title tu anthocyanin ibuprofen tablet from bunga telang, macam tu doktor. Okay lah, tak kisahlah ibuprofen. Tapi you ada search tak pattern-pattern dekat, maksud tu bila you carikan pattern tu tadi, you tengok contoh-contoh pattern orang lain, apa pattern yang diorang buat. Itulah contoh-contoh pattern yang you all boleh buat. Okay. Tapi jangan tiru exactly, tapi contoh. Contoh. You tengok title pattern tu. Kat search tu kita boleh klik macam-macam kan. Title lah, negeri mana semua. Bagilah contoh, bagi suggestion. Ada yang tu doktor, anthocyanin for treat colon cancer. So kalau kita orang tukar nak just tukar apa tu, treat cancer lain boleh lah kan doktor? Tak kisahlah, tapi kena what the, is it novel? Is it novelty or what? So kalau you tak sure, macam you seolah tak sure apa dia punya penggunaan, apa guna, you kena ask person yang buat the research. Dia kena do more. Kan? Kalau you tak sure what the application, maknanya commercialization potential tu sebenarnya belum cukup kuat lagi sebenarnya. So more studies are required. Okay, you mentioned but this has been studied on cancer cell. So what type of cancer cell yang dia being tested? Is it colon cancer cell or breast cancer cell or what type of cancer cell or general cancer cell? Tu kena clear. So go back at the research report for that particular anthocyanin, what actually the activity that been showed off. So kalau dia sebenarnya the strong part tu dekat proof of concept tu sebenarnya dekat mana tu? Dekat fundamental study tu dekat mana strong dia. Kalau fundamental dia tak kuat sebenarnya, nak proceed to the next tu nanti banyak benda lah nak kena apa orang kata, nak kena justify. Kan? Tapi kalau dia dah macam cara lah you boleh cakap tak kisah sebenarnya colon cancer ke apa cancer tak pasti, depend on the report, scientific report yang fundamental study dia tu, kekuatan dia tu dekat mana. Dekat maybe type of cancer cell or what banyak benda you nak kena look at lah. Nak bila dah benda tu dah ada, nak tunjuk commercialization tu senang je, just tunjuk je lah apa pattern, university own the pattern, lepas tu proses dekat mana, tu senang je, you ambil carta tu je. Kan? Ini nak fahamkan the process, but sebelum tu you kena ada kekuatan dari segi fundamental dengan dia punya preliminary studies tu, nak tahu apa benda yang kuat dia tu, nak keluar daripada that box tu sebenarnya, you faham tak? You punya fundamental study tu ada punya kekuatan data, you ada ni, tapi nak keluar daripada tu, then you yakin yang benda ni ada potensi. So kalau you kata you yakin benda ni ada potensi, yakin sebab apa? Ada ke literature yang support yang benda ni memang daripada bunga telang ni memang lagi mudah diperolehi, atau kuantiti atau anthocyanin tu lagi tinggi, extraction dia lagi besar, atau lagi pekat, atau lagi dose dia lagi tinggi, whatsoever. Extraction dia lagi simple compared to other. So itu you kena tengok apa existing methodology yang been used untuk extract anthocyanin. Anthocyanin pula maybe different group of anthocyanin, tak tahu kan. So you have to know the basic jugalah on that research area. So ask your friend, he may know more. Okay, It's not just a propose the title kan. Ahmad ada kat sini.
Ahmad ada kat sini, dia buat response Suruh lah. Nanti you discuss dengan dia. Okay, doktor. You tak boleh lah serah everything kat dia. You ambil title daripada dia, lepas tu dia kena buat semua. Kan? Mungkin dia sendiri tak tahu apa yang dia buat. You tak tahu. So you all dah yang kena cari. Kalau you all tak nak, you all cari title lain. Title lain pun sama juga. So this is commercialization sebenarnya. This is to be honest, nak train you to think about how to commercialize things, especially about your product. What are the things that you need to have in mind when you have some data in your lab that you need to enhance or you need to commercialize it. You have potential. Your data have potential. Your work that you do in the lab have some orang kata future application. Okay, mana dia dah ada activity atau sign in again what kan. So data show that mungkin extraction berapa miligram per gram tissue of bunga telang can have a lot of inhibition. Kan, berapa microgram a lot of inhibition. Mungkin your punya inhibition much better than other compound. But you have to show in what way. I mean, you have to understand in what way. You tak boleh claim better, tapi compound lain dia dah study at different level. You nak compare, you punya fundamental susah juga. Kan? So this is more like suggestion lah. More like suggestion. Lepas tu buat saja apa yang you nak perlu buat bila you nak commercialize kan. Doktor, kalau nak formulate effervescent tablet tu, kita tukar dia punya ratio macam tartaric acid ke apa tu pun kira tak boleh di pattern. Saya tak pasti sebab saya sebenarnya bukan formulation punya orang, so saya tak boleh nak komen banyak sangat. Memang orang banyak patternkan formulation lah. Formulation kita boleh patternkan dengan syarat formulation you tu baru. Benda tu baru ke tak? Dah ada tapi kalau kita tukar dia punya ratio tu tak boleh. Setahu saya tukar ratio daripada orang lain punya. Okey. Sebenarnya boleh. Sebab itu bila orang patternkan benda ni kan, sebenarnya orang tak, biasanya jarang orang submit formulation by tukar ratio. Orang tak, jarang lah orang buat. Saya tak tahulah, tapi boleh bila you submit patent office sampai satu peringkat sebelum dia approve you punya patent, dia akan ada satu session dia panggil macam debate tau, argument. Dia macam kes mahkamah lah. So you kena defend yang you punya formulation ni baru. Sebab itu orang akan letak benda lain. Orang akan tambah benda lain, jadi nampak new. Jadi senang nak defend. So kalau you tanya macam tu, saya susah nak jawab lah. Tapi saya rasa boleh, tapi tengok compound, tengok what type of industry, what type of product. Okay. Tapi saya sendiri tak pasti, saya sendiri tak work on that. Okay. Tapi you can suggest lah. You can boleh saya pattern different effervescent dia apa. So you nak formulatekan tablet, is it? Yes, sebab anthocyanin kan dia tak stable, dia sensitive to pH. Okay. So kau boleh nak adjust the acid dengan yang salt dalam tablet tu. Okay. So memang tak ada orang buat ke selama ni? Untuk effervescent tablet yang general je, bukan khas untuk anthocyanin punya bahan utama. Okay. Do you have any other supporting data? Atau any other reference ke apa on that? Yang pattern tu. Tak ada yang that, because you nak formulate kan. You can suggest lah.
effervescent punya formulation untuk contoh-contoh, you tengok contoh-contoh produk lain. You tak sebenarnya antasani, you tengok contoh produk lain macam mana diorang buat. Oh, okay. So you kena tengok, is it anthocyanin, is it much better to be formulated in that forms? Kenapa effervescent? Kenapa perlu effervescence? Sebab kalau sebab ramai orang yang extract anthocyanin, dia akan extract jadikan liquid. Tapi kita nak bagi storage dia lagi tahan lama, kita buat dalam tablet, lepas tu buat effervescent sebab absorption rate lagi tinggi. Yelah, dia punya effervescent ni waktu dia nak dissolvekan je, nak dissolvekan mudah kan. Okay lah, you can highlight on that lah, kenapa macam tu. Benda adakah tak ada lagi sekarang dekat anthocyanin yang di dalam bentuk tablet effervescent? Tak ada. Sure? Yang dah cari selama ni tak jumpa lagi. Tak ada Tak ada. Mungkin kadang-kadang dia dalam bentuk nama lain ke apa kan. Tapi tak apalah, it's a good suggestion. You can suggest lah, you kata tak ada. Okay. Kena tanya orang farmasi kot. Kena tanya Dr. Vidya. Alright doktor. Tanya orang-orang macam Dr. Vidya, dia orang buat on natural product, atau tanya Dr. Noma. Dia orang dah biasa buat anthocyanin kan. Atau Dr. Danny, you tanya dia orang. Okay doktor. You tanya saya memang saya tak tahu lah. Assalamualaikum doktor. Okay. I have a question. Syazni. Saya. Ya. So tadi doktor ada mention, doktor cakap boleh compare. Contohnya tadi diorang cakap pasal anthocyanin from bunga telang. Dan doktor kata boleh compare dengan produk anthocyanin yang different source. Okay. So yang kalau macam tu tujuan compare tu just nak tahu how commercial ability of the anthocyanin from bunga telang compared to, let's say, people have been extracting anthocyanin from kulit pisang contohnya. And have been commercialized, anthocyanin has been used a lot. Okay, but industry, but from where? Maybe from kulit pisang. Mungkin people choose kulit pisang because it's economical, it is widely established. Okay, kita tak tahu sebab apa, tapi that's why you need to compare. Adakah kalau nak extract anthocyanin from bunga telang tu terlalu sukar dan terlalu cost tinggi, dan bunga telang itself is not very easy to grow contohnya. Mana ada orang buat peladangan bunga telang contohnya. Is it susah sangat ke nak grow? Orang tak faham ke apa dia punya commercial ability? Kita tak tahu kan. Kalau tidak, orang dah buat. Orang dah buat, orang tak buat lagi, mungkin orang tak tahu. Mungkin kita tak tahu sebab apa. So this you have to sit down and find the reason. Okay. So comparison tu nak explain dekat kiranya soalan first lah. Saya tengok how you put it together. Saya tak boleh nak dictate letak kat mana sebenarnya. Sebab benda ni kalau scope and problem lah. Scope and problem. Sebab saya risau makan sebab tengok 800 words kan, dia macam rasa sikit. Kalau explain banyak nanti memanglah you kena you kena simplify lah. Kalau you ambil, you nak tulis semua karangan panjang-panjang, apa orang kata nanti student akan masukkan metodologi sekali. Saya tak nak benda tu. Okay. So simplifykan dia. Simplifykan dia. Ini bukan research proposal. Ni assignment kan. Assignment ni kita nak tahu benda. So kalau you buat panjang-panjang, teksi sangat tapi tak relevant answer, susah juga kan. Kita nak capture main point saja. Just 800 is not that short lah.
Okay, around 1000 lah, around 1000. Apa tu words doktor allow untuk guna? Tak adalah, around 1000 lah. Saya bagi 1000. Okay. Okay, doktor, Tak, second kalau you question. terlebih dalam 100 tu okey je. Okay. Sebab you ada appendix, you ada diagram semua kan. Betul. Tu excluding reference punya words lah. Excluding reference, kalau kita buat references nanti, words dia kan mesti di-counted juga kan? Reference, sebenarnya kalau ikutkan semua sekali lah kan. Itulah sebab words akan kira semua yang kita tulis. That's why lah untuk apa lebih 800 tu saya ikut lah, saya accept lah. Okay. Sebab kalau saya kata boleh lebih, nanti kan student bagi banyak sangat sampai 2000, 3000 perkataan. Bila saya baca pun tengok alamak daripada thesis. Jadi buang masa saya je. Okay, faham. Saya tak nak lah macam tu kan. Jadi jadi bila you kena simplify, maknanya you kena take the main points. Faham. Okay, doktor, second question doktor. Boleh saya tanya tu? Siapa yang buat? You yang buat research ni ke? Bukan. Mengetelang ke saya. Guru Tengah, Guru Ahmad. Oh, okay. You all buat apa? Guru saya? Guru saya fokus on bioremediation. Oh, you lain ni. I ingat you buat mengetelang. So, you punya bacterial remediation. Tak. Bioremediation, using bacteria to remediate pollutants lah. For pollutant degradation, apply kat mana? Yes. Land pollution. Land pollution. For ini kira macam EM ke apa? Sort of macam EM, tapi tak adalah mix bacteria lah. EM kadang challenging juga nak cari dia punya macam competitor, sebab saya ni tengah nak develop produk yang EM saya tau. Oh, doktor nak remediate ke? Bukan bioremediate, tapi dia punya konsep dia lebih kurang sama, nak cari apa dia punya competitor, lepas tu nak tengok. You all ada tengok tak yang saya suruh cari pattern search tu? Ada cuba buat tak? Ada. Ada saya dah pattern search tu boleh membantu kita lah nak dapatkan idea what are the type of pattern and product yang we can put our our product in what form. So kita what thing that we can pattern. Faham. Okay, doktor. Second question doktor. Question number 2 and 3 ni, dia punya keyword dia doktor ada mention novelty features kan. Tapi different, satu nombor 2 tu dia focus on commercialize, third dia focus on patenting. So scope nak answer this question tu macam mana? Sebab dua-dua dia mention about novelty feature, takut redundant explanation dia. Yelah, benda tu guideline je. Benda tu, yang atas tu guideline how to. Nanti kan kalau saya tak tulis benda tu kan student duk tanya saya apa nak tulis kan susah juga. Jadi saya letaklah benda tu. Jadi dah student duk minta rubrik, saya pun keluarkan rubrik kat bawah tu. Jadi in the end of the day saya pakai rubrik yang kat bawah tu, saya tak pakai yang atas tu. Bila saya letak yang atas tu, student duk tanya yang ni apa kan. Jadi novelty feature tu apa yang menyebabkan dia novelty? Okay, when we talk about novelty, ada research novelty. Apa benda yang novelty dalam research tu? Dan kedua, apa benda novelty yang dalam research tu yang boleh menyebabkan dia boleh di-commercialize-kan? Benda tu mungkin berkait atau mungkin feature yang sama. Understand? So kalau yang patent contoh dalam you punya research tu, apa novelty dia? Apa yang my research? Yang contoh yang you buat tu, apa novelty dia? Novelty dia kalau nak cakap dari segi bakterial tu guna, bakteria tu satu dia oil degrading bakteria lah, dia boleh degrade hydrocarbon. Okay. Kalau you kata oil degrading bacteria ni, sebenarnya benda tu bukanlah novelty sangat. Oil degrading bacteria ni dah banyak orang kaji. Betul. Banyak even orang ni. Tapi kalau you rasa
Yang apa satu lagi, novelty yang apa novel dalam you punya research finding tu compare to other research in the same area. faham. Novelty ni maknanya bila compare dengan research orang lain dalam bidang yang sama. Apa novelty you punya tu? Okay, novelty you kata degrade oil degrading bacteria. Okay, orang lain pun ada juga isolate oil degrading bacteria. Tapi apa beza you dengan dia orang punya? Kalau compare dari segi degradation rate, boleh ke? Boleh juga. So maknanya masa tu memainkan peranan. Faham. Tapi adakah practically masa tu masalah sangat dalam industri? Adakah masa tu boleh you kata okay masa degradation rate cepat, okay you ada data kan, tak kisah tak apa, benda tu okay bagus. Tapi dari segi commerciality tu adakah masa tu important criteria? Go back to apa sebenarnya problem dekat outside, dekat industri? Go back to the problem kat industri tu. Apa sebenarnya? Kalau cerita pasal contoh kalau kita ambil compare yang degradation dia lambat, and then kita beritahu effect dia bila kita lambat remediate, dia akan cause adverse effect. Boleh macam tu? Saya tak tahulah, saya tak buat research tu. Tapi dalam industri ni masa sangat penting. Sesuatu yang cepat sebenarnya akan mempercekapkan proses, mempercepatkan everything. Tu yang saya fahamkan macam itulah, degradation rate tu you kena tengok balik fundamental data lah. You kena tengok balik macam you kena tengok balik apa proof of concept element yang you all dah ada pada you punya finding tu tadi. Okay, you kata degradation rate cepat. Okay, is it berbanding dengan conventional method or berbanding conventional method to treat oil tu guna apa? Guna contohnya chemical lah, biasa chemical. Chemical. Okay, you punya is biological. Okay, biology is it faster than chemical method or faster than compared to biological method? If your biological method is far better, in what way? Is it cepat? Is it your bacteria? Kadang-kadang bacteria strain itself can be a novelty. Betul. Strain itself can be novelty. Strain also can. Macam-macam benda kita boleh claim as novelty, tapi kita kena support by literature and your fundamental study lah. Tapi kalau you can propose based on data yang you tengok daripada orang lain, you propose, you suggest this macam ni. Faham. Cuma saya unclear macam nombor 2, nombor 3 tu risau. Tak nombor 2, nombor 3 ni dia nak tanya nombor dia, what are the novelty? Dia boleh integrate together ke point dia? Ke yang nombor 3 tu fokus on kriteria untuk patent, so kita extend nombor 3 tu kriteria. lebih kalau you nak buat patent, you kena ada satu benda yang spesifik. Bila commercialize ni sebenarnya general lah. Apa yang bila you nak patent, dia tak semua benda you boleh patent. Betul. Kan, mungkin strain kita tak boleh patent, tapi komponen strain, campuran strain kita boleh patent. Method dia boleh patent lah kan? Method boleh. Method boleh. Campuran bakteria, macam saya nak patent saya punya bakteria tak boleh. Tapi saya boleh patentkan saya punya campuran bakteria dengan bila mix tu dia dah jadi satu formulation lah. Yes. Faham. Macam saya masalah saya nak patentkan saya punya bakteria untuk kegunaan udang tu tak boleh. Sebab dia single stream macam tu. Yes. Sebab bakteria tu dah ada jumpa, found by someone. Tak, bakteria tu memang under patent law yang saya fahamkan, kita tak boleh patent bakteria strain. Kalau kita jumpa strain baru yang betul-betul tak ada lagi, tak boleh juga. Tak boleh. Sebab dia living organism yang memang naturally hidup macam tu. Kecuali kalau kita boleh patentkan penggunaan. How we use the bacteria. Macam you nak kata, you nak patentkan bioremediation, they use, katalah you jumpa Pseudomonas ABC. Okay. Daripada
mungkin sawah padi. Kan? Okay, you jumpa. Suddenly bila you buat kat lab, you tengok dia memang cepat buat degradation. Okay, you ada data, you ada previous study, tak kisahlah FIP punya kerja dah banyak kali buat ke, and then postgraduate punya kerja, and then your supervisor pun dah compilekan, dah publish kan. So memang data tu strong mengatakan dia lagi cepat. Lepas tu ada pula paper-paper lain daripada researcher lain yang mungkin dah publish Pseudomonas mungkin XYZ pula macam ni. So you boleh suggest ni untuk penggunaan formulation mengandungi Pseudomonas ABC untuk biodegradation. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia tambah bahan lain. Faham. Dia tambah mungkin low pH macam ni benda macam tu sebab dia nak dapatkan uniqueness pattern tu. Dia buat optimization pula kan. Yelah dia buat optimization. Dia did some other study jugalah untuk that support. Tapi kita boleh suggest. Dia pattern ni memang subjektif sangat lah kadang-kadang. Macam contoh saya punya pattern yang saya apply kan untuk shrink tu kan. Okay, saya punya bakteria tu dia boleh antagonize, dia boleh attack that Vibrio yang infection tau. Oh, dia attack another organism. Dekat dalam lab dia memang cantik. Okay, tapi bila saya nak apply for pattern, walaupun saya walaupun bakteria saya tu saya report memang saya seorang yang buat. Tak ada orang lain buat. Saya cari-cari paper memang tak ada orang lain buat. Saya je yang buat. Ada orang lain buat tapi Pseudomonas, benda lain. Saya je buat Lactococcus. Tapi tak boleh pattern? Tak boleh. Oh, sebab apa? Sebab method doktor sama ke macam mana? Tak, bukan. Sebab bila saya nak apply for pattern, saya tak boleh pattern bakteria. Kalau doktor apply pattern method tu? Itulah saya apply pattern method. Bila saya nak apply pattern method, jadi formulation untuk feeding dengan bakteria yang mengandungi berapa CFU dalam komponen saya, okay, saya campur garlic. Oh, dia spesifik dah lah berapa CFU semua tu? Itu saya letaklah, saya guess je. Sebab saya tengok pattern-pattern lain, bila saya cari pattern lain semua dia ada mention CFU, saya pun bedal lah letak CFU. Biasalah kan. Kita tahu apa CFU tu apa contohnya. Tapi saya letaklah garlic sebab banyak paper kata shrimp ni, industri shrimp banyak pakai garlic. Jadi formulation saya ada campur berapa gram garlic, berapa campur bakteria tu. Saya suggestkan pattern tu. Cuma masalah dia sekarang, saya tak apply campuran tu, saya tak pernah guna test dekat shrimp. Oh, tak apalah, main bedal je tak apa awal-awal kalau nak pattern. Tu main bedal juga tapi terpulang sebab pattern ni bila kita submit dia macam mahkamah tau. Nanti akan ada macam orang lain dia akan kata ni apa data tak cukup lah apa biasalah. So sekarang ni so far tak ada dengar apa-apa, maknanya approve lah tak lama, alhamdulillah dapat pattern saya. Cuma bila saya dah pattern baru, saya boleh lah commercialize. Senang lah saya nak apply. Kalau orang nak bakteria saya tu saya boleh jual, saya dapat royalty. Faham. Tapi kalau contoh kan doktor pattern, doktor cakap doktor tambah garlic. Nanti bila dah approve and doktor nak commercialize, kalau doktor buang garlic tu dia kira sah ke commercialization tu? Ke kena ikut juga apa yang tak kisah. Itu isu yang sebenarnya saya pun baru juga dalam bidang ni. Cuma sebab saya tengok ada setengah pattern memang dia ada bakteria, dia buat bakteria saja tapi dia clause dia pakai perkataan tu. Maknanya saya pakai bakteria, contohnya metabolite from this Pseudomonas ABC, any metabolite or anything product that fit in any feed. Cara dia tak tahu lah, kadang-kadang orang pattern ni, orang lawyer ni lain dia punya pening kita nak deal dengan diorang. Contohnya so there's certain issue lah sebab different country have different way of stating the pattern limitation, apa orang kata benda yang boleh dipatternkan pun beza-beza kan.
So apa kita yang saya buat ni dekat Malaysia, saya tak buat kat overseas. Nanti kalau dah kat Malaysia tu okey, baru kita pergi ke WPO. Tapi saya daripada contoh pattern-pattern lain yang dah ada dekat orang kata yang dah difilekan tu, kita boleh tengok contoh macam mana. Macam you punya banyak. You boleh tengok lah. Daripada situ you boleh tahu apa novelty you. Kayak compare dengan orang lain punya. So katalah contohnya you punya macam contoh saya punya lah. Contoh saya punya novelty saya. Okay, novelty saya lactococus. Lactococus orang tak pernah, orang dah study tapi tak ada orang pattern. Saya tengok tak ada. Saya pun tak tahu kenapa. Dia buat research saja tapi dia tak pattern. Ada research banyak tapi tak ada pattern. Tu kita kira boleh pattern lah kalau orang tak buat pattern. Ada commercial sebab bila saya tengok industri shrimp ni, masalah bila saya tengok industri shrimp ni, dia selalu Vibrio ni masalah. Vibrio tu kacau lah. Vibrio ni menyebabkan musnahnya industri shrimp ni, menyebabkan udang sekarang mahal. Vibrio tu memang naturally exist kat situ ke macam mana? For the last couple of years, kalau you tengok data untuk shrimp production industry throughout the world, global trade sekarang dah actually affected. Benda tu kecil je, benda tu kita tak nampak besar signifikan pun. Tapi kita tengok billion of business being affected. Macam country like Philippines, Indonesia, dia orang dah advance benda ni, teknologi. Kan, dia orang dah teknologi macam-macam dah dia orang buat dunia aquaculture dia orang. Kan? Tapi saya surprise, bila saya tengok patterns, saya tengok research, literature research, saya tengok lactococus tu tak ada. Jadi saya okey lah, saya dah study again Vibrio strain yang spesifik untuk shrimp tu. Saya tengok dia ada macam ada orang kata macam boleh inhibit lah, memang berjaya lah. Okay, saya pun excited lah, saya kata ni boleh ni lah. Biasalah kita dah dekat lab je, kita excitement kita kat lab je. So kita nak explore macam mana. Okay, kita sebenarnya nak tolong industri. Okay, katalah strain yang kita discover ni boleh bagi kat orang supaya orang boleh benefit. Fisherman ataupun orang kata pengusaha-pengusaha boleh dapat. So kita kena develop formulation macam you buat lah untuk you punya formulation tu. So sekarang ni what I should do is that the problem is that dalam punya commercialization plan saya tak ada buat, saya tak buat study pun on shrimp. Data untuk shrimp saya tak ada. Saya cuma ada data untuk Vibrio dengan bakteria doktor tu lah. Vibrio dekat on plate. Memang excellent. Data tu memang excellent. Kita dah publish. Okay. Baru lab punya study lah. Kalau field study doktor tak buat ni Vibrio. Field study belum. So saya punya commercialization plan saya kena includekan shrimp study tu, saya kena dapat funder untuk bayar study. Bila kita nak study extra, kita kena dapat funder. Cara saya nak dapat funder daripada agensi atau industri. Agensi kerajaan mesti ataupun ni saya tengah apply grant semua. Tu salah satu cara kita nak dapatkan study. Some company approach kita untuk bayar, tak apa, kita willing nak bayar. Kau study lah dekat shrimp, kita bayar. Okay, contoh macam you kan, Petronas mungkin minat. Petronas masalah oil ke apa kat tanah dia. Okay, Petronas kata dia ada masalah kronik dekat dia punya pencemaran. Dia willing nak pay you punya kalau you boleh bagi dia punya. Itu salah satu cara kita nak derive fund, nak raise fund. Tu salah satu step commercialization. Okay, kita boleh buat lah dekat start yang nombor 4 ni kan? Boleh. Tu plan lah, you punya plan. You suggest. Faham. Commercialization ni kadang-kadang kreatif. Kita kena kreatif. Tak boleh, dia bukan ikut formula. Faham. So yang dekat yang Dr. tanya kan, future challenges in developing a product. Challenge ni challenge tu lah tadi saya cakap, challenge macam-macam. Macam contoh macam saya cakap tadi tu challenge. Every step yang kita contoh commercialization daripada prototype nak ke orang kata final product tu kan, dia ada challenge dia. Kalau kalau you tanya saya dekat bila sampai final product tu, saya tak ada lah experience. Tapi kalau you tanya orang-orang macam doktor-doktor yang dah biasa commercializekan produk-produk diorang macam Pro Irwandi, macam
Dr. Hazrina ke sesiapa yang dekat farmasi tu yang dah macam-macam formulation dikeluarkan tu, mungkin diorang can give more kata real experience lah. Saya tak ada lah experience tu, jadi susah juga saya nak cakap sebab saya tak ada experience. Tapi you suggest lah. Kalau propose potential problem of product boleh je lah. Kalau contoh kita apply produk proses dia tu. Oh, proses dia. Proses step dia. Apa you nak buat dengan commercialization produk ni? Challenge dalam buat produk tu lah. Ya. Sebab kan dia ada stage-stage dia kan. Yang dalam stage ni doktor, kan biasa kalau macam contoh macam siapa yang buat anthocyanin tadi dia lain. Dia orang dah melibatkan clinical trial. Sebab dia masalah clinical trial, dia orang kena ada fund, banyak investment, dia ada investment. Itu kira challenge juga kan? Challenge dapatkan investment tu. Ya. Betul. Kalau dia macam ni, sama ada you nak kalau you kat early stage you nak kuatkan you punya preliminary proof of concept. Macam saya, sebenarnya situasi saya nak memperkuatkan proof of concept. Sebab tu bila ingat tak dalam lecture saya ada talk about teknologi TRL apa ni? TRL readiness level. Teknologi readiness level. Betul. Ingat tak? Ingat. So, apa tujuan TRL ni? Nak tengok kita produk tu bersedia tak untuk commercialize. Yes. So bila you approach industri, you approach funding agency, you approach, dia orang nak tengok you punya TRL tu kat mana. Kalau awal-awal sangat, kadang-kadang setengah agensi dia tak berminat. Yang TRL ni yang kita sendiri yang propose ke dia yang check benda kita? Kita propose tapi dia akan check balik. Faham. Kita boleh, tak boleh lah you TRL 1, you pergi kata you TRL 9, tak boleh. So TRL ni berkait lah dengan proof of concept contohnya. Proof of concept TRL 1 sampai 3. So dekat proof of concept boleh lah beritahu pasal TRL ni kalau nak relate. Ya. Sebenarnya bila you dah ada proof of concept tu, you dah TRL 1 level 2, 3 dah. Faham. You ceritalah sikit TRL tu macam mana kalau you ceritalah sikit you punya produk ni stay dekat TRL berapa. Ni semua about commercialization. You gunalah slide-slide saya tu, bahan-bahan daripada slide saya tu untuk apa orang kata, untuk explain. Faham. Faham Faham. Dan satu TRL ni juga akan digunakan untuk dapatkan, so the main idea is nak dapatkan funding agency. Kadang-kadang bila you sampai kat stage, katalah even though contoh macam kes saya dah ada data untuk shrimps. Kan? Contohnya saya dah ada data untuk shrimp, tapi data untuk shrimp saya mungkin saya study pond kecil. Mungkin dalam aquarium. Tapi field ni dia nak pond besar dekat farmer sana. Nak mimic dia condition tu tak tahu kan. Bila field dekat farmer tu tiba-tiba pakai bakteria ni tak jadi. Itu kira challenge juga lah. Of course. Bila lapangan ni challenge tau. Macam clinical trial tadi dia dekat setting clinical je. Macam kita ni dekat field tadi. Macam you pakai EM tu tadi ya. Tiba-tiba pakai dekat tempat degradation tu tiba-tiba tak berkesan. Mungkin teknik salah atau bakteria tu mungkin tak cukup dia punya formulation ke nak kena ubah ke. So bila you nak start ubah benda tu kena buat study tu yang kena funding lah. Funding at that level. Kalau nak dapat funding tu yang kita kena define TRL tadi balik. Contoh benda-benda macam ni yang akan ada dalam kita punya finance, kita punya orang kata planning, kita punya commercialization tadi tu. Challenge dia semualah. You kena cerita lah challenge dia apa. So maknanya commercialization ni just bukan you ada satu finding, you just cerita ni nak dipasarkan, bukan. Maknanya ada benda-benda macam tu lah. You faham tentang apa isu dan challenge yang you perlu yang perlu untuk dia di fully commercialize kan.
Macam ni lah, you pergi tengok apa produk-produk lain yang Jadi commercialize application lah. dia sama dengan you punya oil degrading punya tu, yang ada dekat market. You tengok apa sebenarnya dia orang pakai. Dia orang campur dengan apa ke apa tak tahu. Okay, yang untuk bakteria lah. Produk untuk bakteria, produk untuk conventional non biological punya tu. Dia kalau dia commercialize tapi dia tak patent, tu kira kita boleh ambil ke dia punya macam Ambil lah formulation je. Kalau you ambil, you patent, you punya patent lah. dia dapat royalty kita lah. Oh boleh Betul lah orang cepat patent. faham? Sebab itu orang di commercialize dia tak expose dia punya formulation. Sebab bila dia dah patent dia kena disclose kan dia punya Dia kena disclose. Ya. You faham Faham tak? Kiranya contoh punya doktor punya case kan. Doktor patent and then sebab doktor patent tu doktor tak try lagi yang field study punya. Sebab doktor dah dapat patent. Saya cuma patent, saya suggest je. So what if kalau doktor dah patent nanti dah dapat patenting tu and then doktor commercialize tengok dekat field study dia lain result dia. Dia kena patent balik ke macam mana? Itu dipanggil, saya pernah dengar ada satu konsep patent fencing dipanggil. Bila kita dah apply, kita dah start commercialize or kita dah apply, tiba-tiba dia punya formulation tu perlu diubah. Kita boleh apply untuk refining balik. Kita panggil patent fencing. Kita letak pagar lagi ketat kat keliling dia. Dia tak perlulah pergi balik from scratch. Tak perlu. Kita macam kita cantikkan lagi atau kita kuatkan, kukuhkan lagi supaya orang lain tak boleh tiru. Supaya orang lain tak boleh tiru. Tu kita panggil patent fencing, FENSING. Kita letak pagar kot. That's the term you've been used. Okay, so benda tu applicable untuk macam-macam lah. Tapi pattern ni sebenarnya macam-macam sebenarnya. So just bagi suggestion je. Okay? Okay, thank you doktor. Assalamualaikum. Okay, itu je. Tak ada siapa, tak ada. Ni je 16 orang je hari ni. You all punya debate macam mana Betul doktor, saya pun baru nak tanya. Ni doktor. Tapi ada Amira. Doktor, sebelum tu saya ada soalan. Tu. Ya, siapa? Saya Nur Amira. Ah. Doktor, untuk soalan nombor 3, lepas kita cerita pasal novelty features untuk patent kan? Soalan nombor 3. What are the novelty feature of the product that can be patented? Yang kita sebenarnya tu propose patent title tu macam mana doktor? You propose lah satu patent title. Patent title ni apa yang you nak patentkan tadi? Macam saya bincang dengan brother tadi tu, apa contoh formulation ke apa ke? Oh, maksudnya kena buat title tu sebetul lah doktor. You kena tengok balik contoh-contoh ada produk yang setara dengan you punya produk tu. You kena tengok contoh macam mana dia orang patentkan dia punya produk. That's how you going to suggest the patent title for your product. Faham? Okay doktor. Dia kena tengok contoh. Of course lah, anything yang patented is novel. Syarat untuk patent kena ada novelty. Okay, apa syarat untuk patent? If anybody can recall. Ada 4 syarat untuk patent. Invention. New invention. Dia mesti invent. Lepas tu dia ada novelty. Kemudian dia kena ada commercialize value. Industrial applicability. Dia ada 4 kriteria lah. Kan? So that syarat-syarat dia tu. So benda-benda if you tak benda tu you boleh patent. Tapi how to put apa benda yang nak patent tu you kena tengok contoh-contoh lain. Then you suggest lah apa yang you boleh patent. Contoh tak kisah, walaupun you punya finding tu mungkin sekadar legwork, contoh macam saya cakap tadi lah, macam saya punya kerja tadi, tapi saya boleh patentkan untuk, saya boleh suggestkan satu bentuk yang saya nak patentkan untuk produk saya. Kan?
Okey. Muhammad Firdaus. Ya. Okey. You ya, okey lah, as long as your proof of concept tu, maknanya proof of concept atau preliminary study tu ada data yang orang kata scientific basis tu ada. Okay. So, I tak tahulah, selagi saya tak tengok you punya data tu, saya susah nak cakap. Kan, maknanya you punya preliminary study tu memang dah clear, dah supported by ni, mungkin dah publish ke apa, some data kan. Data kita boleh publish, data study semua kita boleh publish. Tapi benda yang kita patent tu bukan benda data yang kita publish. Ya, boleh. Kena explain lah. Sebab apa dia better. Maknanya ada dia punya, orang kata scientific basis lah. Okay. Then you have to look at other, if you go to look at additive, apa, biological additive apa? Biofuel additive tu daripada mana ni? Bunga popi. Okay. You have to explain lah about what the speciality about bioadditive daripada bunga popi tu compare to maybe bioadditive. Bioadditive pun ada banyak dia punya source. Ada orang lain guna source lain. So apa dia punya speciality you punya tu? Mungkin you boleh patent tak seperti additive, you boleh patent extraction of bioadditive from bunga popi. You boleh patent, tak semestinya you kena patent benda tu juga. Kan, benda yang sama. Banyak sekarang satu industri tu dia ada banyak patent dia boleh create. Dia kembang ke banyak cabang industri sebenarnya. Tapi you punya focal point is additive dalam apa orang kata combustion ni. So you kena tengok pattern, search pattern tadi, you ada cuba search pattern tak? You tengok, maybe you guna bioadditive, you guna maybe combustion or fuel for fuel combustion or whatever, you kena select keyword yang suitable, yang appropriate. Then you tengok dia punya pattern number increase ke tak, and then daripada situ you boleh tahu sama ada research in that particular area is active or not, or maknanya orang keep pattern. Maknanya pattern banyak, dia orang tak sama, pattern different, tapi pattern from different sources kan, jadi pattern tu banyak lah. So you can select, tengok apa yang dia orang patternkan tu, then dari situ you boleh dapat idea where you want to work if you want to commercialize your finding, your discovery. You dah ada discovery, tapi you nak tengok kat mana dia punya potensi dia. Okay. Ya, dia juga tu salah satu daripada challenges. Kan. Tapi you must have certain target lah.
Okay. Itu you kena look at that as well. Tapi that one I tak tahu lah, industri sekarang moving toward low carbon punya ni kan. Low carbon, green technology semua. So by right, all these features are important part of green apa orang kata, sustainable punya goal, apa orang kata, SDG punya tu. So by right, it include one SDG. So maknanya it is a global punya, orang kata, one of the global punya agenda tau. So depend on government policy in the future lah macam mana kan. So kalau government encourage penggunaan tu, macam Europe, some European country dia dah start guna dah bio punya additive ni. Banyak yang nak kena do some study and search jugalah untuk tambahkan bahan. Okay. Assalamualaikum Doktor. Okay. Assalamualaikum Doktor. Saya ada soalan. Okay. My group we're doing our research is on the development of a biosensor for biosensor for the detection of the Zika virus. So the novelty feature of our biosensor is that we're using a new assay. Tapi it's based off of someone else's research. And kalau research tu dia baru publish tahun ni, last year. You punya work apa you buat computational ke? Tak. Not create the biosensor itself. Oh, you want to prepare, is it? Treat mean prepare, is it? To prepare, sorry? Kerja you prepare treat biosensor. What do you mean by treat? We want to prepare produce a biosensor that will detect the Zika virus. Okay. So kalau assay, because basically the novel feature of our biosensor is that we're using a new assay called the speed assay. Speed assay ni dia tak guna PCR like normal detection methods yang that people are using right now. So that's the novelty, is it? Okay. Okay, sound interesting. Yes. But then kalau like exact details tu we don't exactly have sebab the research pun they haven't published their complete findings yet. So kalau macam tu it's okay. Based on what our existing information, based on our existing study that available, okay, that you can gather so far, the knowledge that what you have now, that build what you want to have in your proof of concept. Okay, so of course there are things that still missing that you need to do. Suggest what are the things that you need to do. Okay, there you need to expand the horizon or the scope of your proof of concept or technology readiness level. Okay, so where you want to go afterward? What are the limitation of the current knowledge on your finding? What are the things that required to add to your finding? Okay, and then you propose what are the new thing in the future that can be developed that can enhance the commercialization of your biosensors. Okay, but because biosensor device ni dah very very in thing now. Sekarang dah macam-macam orang develop and so many commercialization punya procedures and step been done, okay, being carried out in a lot of. So recently kita ada talk from Prof. Dr. Azizah kan, talk about one example of biosensor that they have been working on. So what are the industry or what are the technology they are using? Maybe you can talk about biochips and things like that to develop further, okay.
Banyaklah benda boleh disuggestkan. And if you want to, let's say you want to talk about patenting, which part or which aspect or which scope of your work that you can patent it. Okay, the tujuan you patent ni sebenarnya, bila you dah patent, sebab you tahu you punya baru novel. That's why saya tanya you apa the novelty dalam you punya kerja, dalam you punya finding tadi. You kata tak ada orang buat, kan? Mungkin novelty tu mungkin dalam bentuk method, novelty tu dalam bentuk macam tadi saya discuss dengan brother tadi, novelty mungkin bakteria tu novel. Tapi kita tak boleh patentkan bakteria, kita boleh patent penggunaan. Mungkin cara you prepare biosensor, cara you treat biosensor, cara you teknologi you guna kesan, you tak guna PCR. Tapi banyak benda yang tak guna PCR lain. So apa novelty you dengan benda-benda lain tu? Contohnya. So you kena highlight those. Kan? So is it like, are we allowed to patent, kalau for example ni assay ni orang tak, kalau because assay ni I think tak ada orang guna lagi. Tak ada orang guna. Then you can that one of the novelty yang you can, then you have to think about, you kena check pattern search. Okay, you kena check pattern search, apa sebenarnya orang dah pattern similar or related to the area. Mungkin tak semestinya pattern search ni benda yang kita yang sama, mungkin you cari biosensor tapi kadang-kadang you kena tukar-tukarkan you punya keyword dalam pattern search tu untuk dapatkan some ideas. Okay, that's how you try to work out what type of how to increase the commercialization of your product. Okay. And the steps to commercialize our product, so does it have to like we have to start from the proof of concept all the way up to clinical trials? You kena buat clinical trial. You have to mention about clinical trial lah, the process tu. The process tu apa yang you kena, what are the step you need to go through in order to commercialize your product. Kan? You kena involve, you kena start with somewhere in clinical trial lah, because you need to test it dekat detect kat patient kan. Tapi tak semestinya clinical trial ni involve macam you kena ada patient semualah. Yelah kena ada patient lah. Patient you Zika punya patient lah kan. So you need to look at that. Kan? Okay, buat ada plan. You kena tengok lah macam mana. Tengok macam mana yang COVID punya ni. I think Dr. Hamzah is the best person to talk about. You can talk with him. Because he's now doing a biosensor for COVID-19 kan. Dia ada buat untuk guna, apa orang kata, he developed a cheat dengan Dr. Amani tu kan. So mungkin dia has a lot of ideas on what are the things that you can, or Dr. Firdaus you can talk to. Alright, thank you Doctor. So 25 hari bulan untuk deadline okey Okay. InsyaAllah tu boleh ikut. Okay. So itulah, jangan buat panjang, jangan buat panjang-panjang melirik. Okay, dah. Okay. Yang debate tu lah macam mana tu? Debate tu tak untuk debate ni, macam mana Itulah saya pun baru nak bincang dengan doktor ni. Saya pun bengong dah. Sebab kita tak boleh buat face to face kan. Itulah. Betul doktor. So saya cadangkan kalau you all nak buat debate, you all buat recording je lah. Maksudnya macam mana tu doktor? You all record tapi kena buat video lah. Maksudnya kena 2 grup tu lah debate. Yes. Debate lepas tu ada record macam tu. Yes. Dia macam mana? Mana yang Bisa. Macam kompleks dekat tu. Tapi susah sikit lah doktor kalau tu. So you all nak buat macam mana? You rasa? Kalau macam presentation macam boring pula doktor. Tak tahu dah, saya pun tak tahu. Kalau dah keadaan pandemik ni semua benda boring.
Daripada debate Dr. ada fikir apa-apa cara lain tak ni? Debate ni better face to face, dah boleh fight. Tapi mana boleh dah kan? Itulah sebab tak boleh dah. So sebab macam ni lah, you all buat video je lah. Maksudnya video apa tu nama dia? Tajuk tu lah. You buat video tapi in the time macam you buat debate. Faham. Tapi satu grup satu je lah. Macam akan display lah government side cakap pasal apa. Macam tu. Ataupun you buat video untuk debate. Okay, maknanya group, maknanya katalah you topik, saya dah bagi topik kan. Okay, you ada buat 2 set video. Video pendek je. Okay, you record, you cakap lah peserta A, peserta B, okay, proponent A, proponent B, you cakap. Lepas tu video you all dengan video yang tu satukan. Maknanya you all ada 2 video. Kena mention lah tajuk yang sama. Ya. Faham. Sebab video tu nanti akan di apa orang kata akan di assess. Kalau kita ada evaluator. Jadi senang sikit evaluator nak assess. Cuma kan doktor kan, dia jadi tak menjawab lah kan. Maksudnya debate kan selalu kita bidas kan. So kalau kita record. Boleh lah. Oh boleh. Tapi kita kalau record lain. Macam nak bidas kalau orang buat video lain kita tak dengar. Kita kena bincang lah. Macam okey lah. Kalau macam tu grup lain tu dia kena ada video dia dulu. Kita berbincang kot. Grup tu bincang and then sama-sama bidas. So sama-sama bincang. Bincang point. Win-to-win situation lah. Win-to-win situation. Macam mana? Maknanya sebelum kita nak buat video, group opponent tu akan bagi tahu apa isi dia, kita pun akan bagi tahu apa isi kita. Lepas tu kita bidas terus. And then lepas tu kita kita buat video. Boleh juga. Maksudnya buat video tu asing by group tu kan? Tak sekali kan? Macam mana? Buat video tu sebenarnya boleh by group. By group tu. Tapi nanti kena gabung pula Sebab sebenarnya nak gabung ni tak adalah susah sangat. Cuma kena orang tahu buat video lah. Yelah cut lah kan doktor. Boleh je, saya rasa boleh je. Boleh. Kita orang bincang 2 group tapi buat tu macam by group lah. Ya. Discuss lah. Sebenarnya discuss je lah. Kalau you boleh buat satu discussion okey je. Tapi kalau nak rakam terus dua-dua group macam diorang bagi point macam ni lah. So group lain satu tu bagi point. Lepas tu you all bagi point untuk diorang jawab. Contohnya kan macam dia orang propose. Okay, contohnya dia orang propose apa ni apa orang kata bunga telang bagus untuk kesihatan. Okay, group A propose. Tapi you kata tak bagus. Kan? So group A dah bagi point. Kenapa bagus? Kan? Okay, sekejap Okay, but you bidat you lawan tu dengan hujah lain selalunya. Sekejap. Kita nak buat satu round je. Kita nak buat banyak round. Boleh tak? Boleh doktor, saya suka. Kan? Maknanya kita nak macam round berbalik, patah balik tak nak. Kita buat satu round je. Round tu yang kita orang nak rakamkan. Boleh tak? Boleh. Cuma tak semualah. Tak semualah bercakap kalau satu round lah. Tak ikutlah. Siapa yang nak bercakap. Kalau semua orang nak bercakap lah. Tapi yelah tak boleh nak bercakap. Kalau you all rasa semua orang have the point, tak kisahlah. Mungkin dalam 4 orang je kot. Tapi yang first group tu dia akan yang group yang pro ni dia akan bercakap dulu sebenarnya. Betul, government. Kan? Dia akan cakap dulu. Kemudian you akan bangkang. Okay. Lepas tu conclusion dia macam mana? Itulah maksudnya. Every group ada conclusion sebenarnya. Betul ada. Kan? So group tu start group tu ni. Mana ada hujah lah. Mana every group have their own scope of cakap to the topic, tetapi
ada dia punya apa own yang conclusion. apa dia punya ni kan. Tak ada lah. Kita Literal lah. tak buat masa ni, kita tak tengok siapa menang siapa kalah lah juga kalau sebab kita tak payah ada. kan. Tapi kita nak tengok how you hujah tu. Okay. So tak perlu berkomunikasi antara grup ke macam mana? Tak payah lah kan? Tak payahlah kalau macam tu. Payahlah. Tapi jangan satu grup cakap lain, satu grup cakap lain. Itulah kena buat perbincangan tu lah yang macam Nak didas tu kena tahu ada apa yang dia. perbincangan lah. kalau tidak memang mengarut. Perbincangan yang agak sihat lah. Tapi kalau satu grup tu melalut tu mungkin kurang lah markah dia. Okay. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah buat apa kata sesi ni menarik. Sebab kalau boleh biarlah lecturer tengok, wah menarik kan. Lepas tu boleh Kalau doktor extend masa sikit pun okey doktor. Boleh, tak apa. Kita orang pun tengah fokus nak apa, submission thesis. Okay. You all untuk you all semua dah habis kerja lab kan? Ada lagi. Tak semua habis. Ada Tak yang semua, buat lagi. Student saya tak habis. Student doktor siapa? Munira dengan Wani. Munira dengan Akila tu. Benar. Bukan Wani lah. Iwani. Iwani. Saya dulu nama pun lupa. Kadang-kadang Munira tanya malam, result Munira saya ingat Iwani. Saya tak tahu dah mana satu, dah lama tak jumpa. Dia nak masuk lab pun tak boleh. Faham. Dah lah you tahu hari ni kan pemilihan calon dean. Tak tahu lah kalau dia pilih saya, tapi saya Dia tetap. nak tukar dah. Dia nak tukar. Doktor Bulan 8 start. Doktor lah. Doktor lah. Saya rasa tak. Saya rasa saya tak ramai peminat. Dia siapa yang calon tu? Siapa yang vote? Dia buat macam apa kata voting. Dia buat macam voting. Student tak boleh vote lah. Student tak boleh vote. Boleh vote, tapi kita tak boleh vote diri kita lah. Student, maksud saya student. Student tak boleh. Jadi Itu kena cari kroni ya doktor. Itulah, kita pengaruh lah. Tapi susah lah, dia macam politik sikit kan. Betul lah. Politik dalam kampus. Orang yang, kadang-kadang manajemen ni ada orang minat, ada orang tak minat. Betul. Masjid pun ada kroni doktor. Ni kan lagi. Itulah. Okey lah okay brother, sister. Doktor, ulang balik lah doktor. Sekejap, kita ulang balik debate tu. So kira lagi nanti dua group kena bincang point masing-masing. Saya rasa nak senangkan cerita. Okay, grup tu kalau buat bincang pun okey juga kan, bincang dengan cara yang orang kata ni. Sebab saya tak expect terlampau kita, tapi kita hasas kita mula kita nak debate. Soalan tu debate, tapi nak bincang pro and cons. Okay, tapi sekarang ni kita dah ada title, kita dah bagikan. So you all kena highlight, hujahkan dalam bentuk pro and cons. Okay, kalau you all rasa perlu dibuat selang-selang, you all buatlah selang-selang. Macam debate. Kalau you all rasa perlu nak menarikkan dia. Kalau rasa you nak buat satu round pun, buatlah satu round. Okay, terpulang pada you all. So maknanya kalau nak buat macam satu session tu berapa orang? Kalau debate 4 orang kan? 4-4. Kalau you rasa perlu buat macam tu, buatlah macam tu. Okay. Faham. Cuma nanti kita akan access melalui video je lah. Maksudnya end result lah. Dia punya last nak submit tu video yang dah siap dua-dua tu dalam satu video kan doktor kan? Ya. Okay. Faham? You all compilekan sekali. Doktor ada masa tak? Macam limited time? Masa untuk berdebat tu? Masa, kalau boleh setkan masa lah, senang. Berapa doktor? Kalau saya pun tak pasti masa ni sebenarnya. So satu orang berapa minit? Ahmad selalu berapa minit? Selalu kalau biasa 7 minit. 7 minit lah. 7 minit satu debate lah. Satu orang. Satu group kan. Tapi kalau kita nak buat satu round je sikit je kot. 5 minit kot. Satu round 5 minit boleh lah kot. Satu orang 5 minit. Satu orang 5 minit banyak. Lama sangat. Kita nak buat sekejap kan. Yelah 2-3 minit lah. Seorang. Ya.
2-3 minit. So kalau you all nak buat 4 orang, 2-3 minit kali 4. Dah 7 minit. Dah 8 minit. Okay lah, 16. kita buat 8 minit, 16 minit. 16 minit boleh? Bagi dua, ada buat 2 segmen. Kan? Betul. Tak semestinya 4 orang. Kalau rasa seorang tu boleh talk better, kan, boleh menyampaikan hujah, you boleh buat 2-3 orang instead of 4 orang contohnya. Kan? Doktor kira makan group je lah, doktor tak kira individual lah. Saya tak kira individual sangat, tapi individual yang menonjol tu akan dapat markah lah. Macam tu Of course lah. Dah ada nampak trik dia. Kalau you tak ada, maknanya tak ada lah that bonus mark. Okay. Kantoi lah makan sana. Okay doktor. Tak apa, nanti saya tanya doktor balik, saya rasa okey kot yang ni. Tapi you discuss mana apa yang terbaik. Apa yang senang. Apa yang senang, okey. Okay? Okay. You buat macam video recording online pun okey. Itulah saya terfikir benda tu. Okay, brother sister. So doktor nak lambatkan tarikh ni bila doktor? Lambatkan tarikh apa untuk debate ni? Bila kita punya tarikh Patutnya ikutkan doktor week 14 kan? Week 14. Week 14 tu berapa tu hari tu? Sebab masalahnya bila saya debatekan, saya lambatkan lagi, dia masalah dia evaluator tak ada makan. Bukan dia tengah marking exam. Jadi saya takut dia orang tengah busy. Hari tu kira tak ada tarikh hari tu? Ya, hari tu kita decide on week 14 kan? Doktor minta week 14 je. Week 14 boleh lah. Week 14 sebelum exam start. Boleh. Ujung sikit Okay. Kalau yang mana si awal tu hantarlah cepat, boleh lah hantar evaluation. Okay, betul. That's it, Rom. Siapa yang siap. Nanti video tu you all upload dekat YouTube. You private-kan dia, you all shortlisted, you unlist-kan dia. Unlist. Bila you upload dalam YouTube, you unlist, orang lain tak boleh tengok. Orang yang ada link je boleh tengok. Okay. Nanti link tu saya akan hantar kepada evaluator. Faham? Okay, brother sister, all the best. Okay, doktor. Thank you, doktor. Selamat Raya. Selamat Raya, doktor. Diorang. Doktor, hari ni ada attendance